Saat lahirku ke dunia, kalimah pertama dibisikkan ke telinga. Itulah detik yang paling dinanti seorang ayah menyambut lahir zuriatnya. Nyenyaknya tidurmu dibuayan ibu, didodoi kalimah yang sama. Padamu ya Allah di akhir hayatku, matikanlah aku dalam syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua? Jumpa lagi dalam Ustaz Bidah Hashtag. Ustaz Borak, aduh syaitan. Lama tak jumpa kan? Hari ini kita nak bercerita tentang secara ringkas berkaitan dengan satu topik yang sudah menjadi barah dalam umat kita, iaitu agama berkiblatkan akal dan nafsu. Agama berkiblatkan akal dan nafsu. Muslimin muslimat sekalian, agama adalah cara hidup ataupun kita sebut the way of life, yang sangat sempurna, yang telah mengajar kita dan menetapkan untuk kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik apa yang patut dilakukan dan apakah yang patut ditinggalkan. Makna kata, agama ini adalah satu cara hidup yang lengkap dan tertib satu persatu. Dan Islam tidak melarang kita untuk berfikir. Sebab itu dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Ini semua ayat-ayat yang Allah suruh kita berfikir, tuan-tuan. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berfikir tentang ciptaan Allah Ta'ala. Ambil pengajaran daripada situasi yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada sebahagian kaum. Tak lain tak bukan niatnya ada untuk mendekatkan diri kepada dirinya dan menjadi hamba yang bertakwa. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok pada konteks kita hari ini, berkaitan agama ini, sudah ramai antara kita yang membuat spekulasi agamanya sendiri. Maksud saya, ramai di antara kita yang telah membuat persepsi agama mengikut akal mereka sendiri tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang rajih dan sahih. Sebab itu sekarang kita tengok banyak unsur-unsur yang tiada dalam agama kita dibawa masuk. Contohnya macam baru-baru ni pesta Bon Odori dan sebagainya. Pesta yang berkaitan dengan pemujaan roh, mengikut tradisi orang Jepun itu pun dah mula masuk di dalam kita punya negara. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni keluar pula kenyataan daripada Siti Kasim berkaitan dengan pesanan ataupun nasihat teguran Puris supaya tidak menyebarkan gambar yang berkaitan dengan aib, yakni aurat penyanyi tersohor kita yang baru sahaja ke rahmatullah. Moga-moga Allah merahmati beliau. Lalu Siti Kasim membidas dengan mengatakan dia tidak layak untuk mengatakan sedemikian rupa. Nampak di sini orang semakin pandang ringan agama dan orang dah start mencerap agama menggunakan akal fikiran tanpa merujuk kepada sumber. Yalah, kalau kita tengok kepada pluralisme dan sekular ini, memang
mereka memahami agama itu dengan tafsiran mereka sendiri, yang mana mereka mentafsir ayat itu secara zahir saja. Maknanya apa dibaca sekali, apa yang dia faham maksud itulah maksudnya. Dia ni kalau dalam sejarah Islam ni sekumpulan dengan Al-Zahiri lah, mazhab Al-Zahiri, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencerap sesuatu ayat, menafsirkan sesuatu ayat Al-Quran, hanya memandang pada zahir ayat tanpa menyelidiki apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Ya, ini sangat bahaya bagi umat kita masa kini, tuan-tuan. Kerana apa? Silap-silap orang ingat agama ini adalah agama, orang akan mengeluarkan persepsi yang bahawa agama ini uh, sepatutnya tanpa Tuhan. Mungkin sampai macam tu. Ataupun mereka kata agama ini tak perlukan Tuhan pun. Sampai macam tu sekali. Untuk tu tandanya mereka tidak faham, ya, kenapa Islam strict sedemikian rupa. Ya, Islam tidak mengongkong umatnya. Contohnya Islam tidak mengongkong orang untuk berhias. Nak berhias silakan. Nak makan silakan. Tapi tak semua benda kita boleh makan. Kerana apa? Di situ mungkin ada baik dan buruknya makan perkara tersebut, berhias dengan cara tersebut. Mungkin ada keburukannya, mungkin menarik unsur-unsur tak baik kepada diri kita dan sebagainya. Dan ada baiknya juga, ya. Bukan ada baiknya juga. Memang berkaitan dengan aurat itu sememangnya patut dilindungi kerana itu adalah aib. Dan kerana apa? Kenapa dikira aib? Sebab dia tidak menjalankan perintah Allah dan perkara itu berdosa. Benda dosa ni kita tak boleh zahirkan kepada khalayak. Sepatutnya dia akan menjadi aib kerana berdosa, dan perkara berdosa ini sangat-sangat memalukan. Jadi pesanan saya buat golongan-golongan sebegini, yang pertama, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, yang bermaksud aku tinggalkan kamu dua perkara, maka berpegang teguhlah dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pastikan kamu mencari guru yang betul ketika menafsirkan ayat. Jadi, dan kalau kamu nak tafsir juga ayat itu dengan kefahaman kamu, percayalah, kamu sebenarnya hakikatnya kamu tak faham hakikat ayat itu sebenarnya, dan kamu adalah orang yang jahil. Okay? Tak ada perkataan lain yang layak untuk kamu melainkan kejahilan. Yang kedua, sesiapa yang telah terlajak dalam perkara-perkara ini, maka pintu taubat masih terbuka selagi mana matahari belum terbit sebelah barat. Tuntutlah ilmu, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengangkat orang-orang berilmu, tak kira mengangkat secara zahir ataupun mengangkat secara batin. Batin ni apa? Diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun manusia tak angkat. Mengangkat secara zahir, manusia angkat, mungkin berpangkat dan sebagainya, dan dikenali. Dan kalau kamu kata aku macam ni pun Allah sedang angkat aku famous, ya. Itu kamu kena tunggu kamu mati dululah, baru kamu tahu famous kamu tu mendatangkan manfaat atau tidak. Dan yang ketiga, saya mendoakan golongan-golongan seperti ini mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang lurus. Kalau nak pergi ke KL, moga-moga sampai ke KL. Macam itulah ibaratnya, ya. Cukup sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau katakan konten ini bermanfaat, tinggalkan like dan subscribe dan share kepada orang lain. Dan kalau katakan tak bermanfaat, sila tinggalkan masalah itu di ruangan komen untuk penambahbaikan yang saya perlu buat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.